Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sufi Hadi bin Khairul Anwar. Nombor matrik 068753. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan riba dalam jual beli semasa. Jadi kita akan mendalami dahulu apakah makna riba terlebih dahulu. Yang pertama sekali, riba dari segi bahasa adalah az-ziyadah, iaitu tambahan. Dari sini kita dikenali juga dengan istilah rabwah, iaitu dataran yang tinggi, iaitu sesuatu tempat yang meninggi atau tambah dari lainnya. Dari segi istilah pula, riba ialah akad yang dimeterai sebagai pertukaran barang tertentu, tetapi pada ketika akad dimeterai, pertukaran ini tidak diketahui kesamarataannya menurut ukuran syarak ataupun penyerahan salah satu atau kedua-dua barangan tersebut dilewatkan. Jadi tujuan dikaitkan pada ketika akad dimeterai ialah untuk menunjukkan ia tetap akad riba walaupun kesamarataan antara kedua-dua barangan diketahui selepas akad dimeterai. Contohnya, penjual menjual seguni tepung ditukar dengan seguni yang lain tetapi tidak diketahui kadar setiap guni ketika akad tersebut. Akad ini adalah akad riba dan terikat dengan hukum riba yang akan dinyatakan nanti. Walaupun selepas akad tersebut dimeterai, kedua-dua barangan ini disukat dan ternyata sama nilainya. Ini kerana persamaan ini tidak diketahui pada ketika akad itu dimeterai. Seterusnya, kita akan masuk kepada barangan berunsur riba berlaku apabila membabitkan 6 barangan berikut, iaitu barang yang berunsur riba, iaitu emas, perak, gandum, barli, tamar dan garam. Semua barangan ini dijelaskan sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Maksudnya, emas dengan emas adalah riba kecuali secara ambil dengan ambil. Gandum dengan gandum adalah riba kecuali secara ambil dengan ambil. Barli dengan barli adalah riba kecuali secara ambil dengan ambil. Dan tamar dengan tamar adalah riba kecuali secara ambil dengan ambil. Maksud secara ambil dengan ambil ini ialah kedua-dua pihak hulur-menghulur barangan yang dijual beli ketika memeterai akad dan berlaku penerimaan dalam majlis tersebut. Selain 6 barangan tersebut, unsur riba juga turut wujud dalam barangan-barangan lain. Ini kerana hukum yang ditetapkan pada barangan yang disenaraikan tadi sebenarnya berpandukan kepada sebab tertentu. Dengan itu, barangan lain perlu dipadankan dengan sebab yang diterima bagi menentukan kewujudan unsur riba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Aizat Azizi bin Muhammad Izwan, nombor matrik 066960. Illah riba. Illah riba merujuk kepada ciri-ciri tertentu yang menjadikan sesuatu barangan itu disenaraikan sebagai barangan berunsur riba. Walau bagaimanapun, ciri-ciri ini tidak digariskan dengan jelas oleh hadis-hadis dalam tajuk ini. Namun demikian, para ulama telah cuba menaraikan ciri-ciri ini berpandukan nas-nas tersebut. Sama ada barangan tersebut adalah makanan utama seperti nasi, jagung yang dipadankan dengan gandum atau barli, ataupun buah-buahan seperti kismis, buah tin dan sebagainya yang dipadankan dengan tamar ataupun sebagai makanan perisa atau untuk keperluan makanan seperti halia. Sebahagian tumbuhan yang terdapat di pantai Syam dan lereng bukit dan sebagainya yang boleh dipadankan dengan garam. Barangan yang dinyatakan dalam hadis-hadis tadi ada yang dalam bentuk mata wang seperti emas dan perak, dan ada dalam bentuk makanan manusia seperti gandum, barli, tamar dan garam. Berdasarkan pada faktor ini, dapat disimpulkan bahawa kayu ukur yang diterima pakai bagi menentukan sesuatu barangan berunsur riba atau tidak ialah mata wang dan makanan, tanpa mengambil kira sukatan atau timbangannya, seolah-olah syarak menggariskan semua barangan yang berupa mata wang atau makanan tidak boleh dijual beli dengan barangan yang sama bahagian dengannya, melainkan jika menurut syarat-syarat tertentu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Raja Muhammad Adli bin Raja Sulaiman. Rokmu At-Tilmidhi 068841. Jadi insyaAllah saya akan memberi sedikit kesimpulan tentang riba yang mana telah kami pelajari dan kami cari sebagaimana yang telah diminta. Okey, kesimpulan riba pertama sekali ianya segala urus niaga yang mana melibatkan mata wang emas dan perak, iaitu semuanya dikategorikan sebagai riba. Okey, seterusnya segala makanan yang kebiasaannya dimakan oleh manusia juga dikategorikan sebagai barangan yang juga boleh membabitkan riba. Okey, bagaimana makanan yang boleh membabitkan riba? Okey, ianya sama ada barangan tersebut adalah makanan utama yang mana ianya dicampur di antara satu sama lain, seperti nasi dan jagung yang mana dipadankan dengan gandum ataupun barley. Okey, selain itu ianya juga termasuk di dalam riba ialah tentang buah-buahan, seperti mana kismih, buah tin yang mana ia dipadankan dengan buah tamar. Okey, seterusnya barangan lain yang bukan dalam bentuk mata wang atau makanan yang tidak dikategorikan sebagai barangan yang berasal riba, iaitu barangan yang tidak termasuk dalam riba. Okey, antaranya ialah logam, iaitu selain emas dan perak, pakaian dan sebagainya. Jadi logam selain emas dan juga perak ini ianya tidak termasuk dalam ianya tidak terlibat dalam riba ini, dalam hukum riba. Begitu juga dengan pakaian yang kita pakai, ianya tidak berkaitan, sekiranya kita membelinya, ia tidak termasuk dalam riba. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Muhammad Akib binti Fasnul Bahri, nombor matriks 067817. InsyaAllah hari ini saya akan kongsikan tentang bahagian-bahagian riba dan hukum-hukum riba. Terdapat banyak jenis riba yang akan dibincangkan dalam bab ini. Antara jenis riba yang kita akan kupas ialah riba fard, yakni bayaran tambahan, riba nasiah, bayaran bertangguh, dan riba yad, batangan. Yang pertama, riba fard. Riba fard ialah jual beli barangan berunsur riba dengan barangan yang sama dan disertakan dengan bayaran tambahan oleh salah satu pihak. Contohnya, penjual menjual secupak gandum dengan pembeli membayar dengan 2 cupak gandum. Unsur riba iaitu bayaran tambahan yang terdapat dalam contoh di atas adalah sangat jelas. Unsur niaga seperti ini adalah haram dan tidak dibenarkan dalam Islam. Hukum ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kamu menjual emas dengan emas kecuali sama dengan sama, dan janganlah melebihkan yang satu atas yang lain. Jangan kamu menjual perak dengan perak kecuali sama dengan sama, dan jangan kamu melebihkan atas satu yang lain." Muslim meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, bali dengan bali, garam dengan garam, perlu sama berat dan tangan dengan tangan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, dia telah melakukan riba. Orang yang mengambil dan memberi adalah sama." Hadis yang hampir sama ada diriwayatkan oleh Ubadah bin Al-Samit radhiyallahu anhu. Hukum ini tidak perlu mengambil kira mutu barangan tersebut kerana hadis Nabi SAW tadi umum, dan janganlah melebihkan satu atas yang lain. Yang kedua ialah riba nasiah.
yakni bayaran tertangguh. Riba nasiah menjualkan jual beli barangan berunsur riba dengan barangan berunsur riba yang lain secara bertangguh dan kedua-duanya mempunyai ilah yang sama. Hukum ini membabitkan semua pertukaran, sama ada barangan tersebut sama bahagian atau bahagian yang berbeza, sama ada wujud bayaran tambahan atau dengan jumlah yang sama. Contohnya, penjual menjual secupak gandum dan dibayar dengan secupak gandum atau secupak barli atau 2 cupak barli dalam tempoh sebulan, barulah pembayaran dibuat. Urus niaga seperti ini adalah haram dan tidak dibenarkan kerana wujud unsur riba walau tidak terlalu ketara. Pembayaran tunai berbeza dengan bayaran tangguh. Oleh itu, wujud tambahan nilai pada salah satu barangan, iaitu barangan yang dibayar secara tunai. Larangan ini telah dinyatakan oleh sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu, "Jangan kamu menjual barangan yang tiada dengan barangan yang ada." Riwayat Al-Tirmizi. Begitu juga daripada Ubadah radhiyallahu anhu, jika barang-barang ini berbeza, juallah mengikut kehendak kamu selagi ia dilakukan dengan tangan. Riwayat Muslim. Tangan dengan tangan bermaksud penerimaan secara tunai. Kedua-dua pihak menyerahkan barangan yang ada di tangan masing-masing ketika memeterai akad. Perbuatan ini biasanya merujuk kepada tunai. Yang ketiga, ribayat. Ribayat ialah jual beli barangan berunsur riba dengan barangan berunsur riba yang lain dan kedua-duanya mempunyai ilah yang sama tanpa disyaratkan tempoh tertentu ketika akad tersebut. Kendati pun begitu, kelewatan menyerahkan salah satu atau kedua-dua barangan benar-benar berlaku di luar majlis akad. Dalil hukum ini ialah hadis daripada Umar radhiyallahu anhu, kecuali secara ambil dengan ambil. Hadis ini menunjukkan penyerahan dan penerimaan wajib dilakukan dalam majlis yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Nizam bin Zakaria. Nombor metrik 068843. InsyaAllah saya akan membentangkan contoh situasi jual beli riba. Contoh yang pertama, Ali memberi pinjam wang kepada Ahmad sebanyak RM1,000 dan meletakkan syarat kepada Ahmad supaya memulakan balik wang tersebut sebanyak RM1,200. Maka lebihan sebanyak RM200 termasuk dalam riba. Contoh yang kedua, Ahmad hendak meminjam wang daripada Ali sebanyak RM1,000. Untuk memastikan Ali memberi pinjam wang kepada Ahmad, maka Ahmad berjanji akan membayar balik sebanyak RM1,200. Walaupun ditawarkan sendiri oleh Ahmad, riba tetap akan berlaku kerana persetujuan sebelum berlakunya pinjaman. Jika sememangnya Ahmad berhasrat untuk membayar lebih kepada Ali, berikan sahaja sebagai hadiah semasa memulakan wang tersebut tanpa diberitahu kepada Ali. Contoh yang ketiga, Ali memberi pinjam wang kepada Ahmad sebanyak RM1,000. Maka Ali telah menetapkan syarat kepada Ahmad untuk memulangkan balik wang dengan jumlah yang sama, tetapi perlu menyiapkan tugasan-tugasan Ali selama 1 minggu. Walaupun tiada penambahan wang, namun manfaat tambahan menyiapkan tugasan-tugasan Ali selama 1 minggu juga adalah termasuk dalam riba. Itu sahaja dari saya, contoh situasi jual beli riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah pengharaman riba. Yang pertama, ia menyebabkan permusuhan antara individu dan ia menyebabkan dan menghilangkan semangat tolong-menolong dalam masyarakat. Yang kedua, Islam menggalakkan umatnya untuk memberi hutang yang baik dan ia mendapat pahala, bukan melalui riba yang bersifat mementingkan keuntungan dan berbentuk penindasan. Yang ketiga, riba menyebabkan seseorang itu mendapat keuntungan dengan tidak perlu bersusah payah. Sedangkan Islam mengajar kita untuk bekerja dan berusaha.